Yang DM janjikan sudah pun bersama di studio ni seorang jejaka yang boleh dikatakan tampan juga muka dia ni, putih macam Arab muka dia. Kau tengok dalam gambar tak sama. Okey, ini dia tetamu kita petang ini iaitu calon Parlimen Belia Pulau Pinang Muhammad Yusof bin Abdul Ghani atau nama glamournya Yusof Ghani. Yes, ini dia, apa khabar? baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke Radio Mysora FM. Dan katanya baru turun daripada Melaka Ya, saya. Dan untuk pengetahuan anda, Yusof Ghani ini merupakan seorang pelajar di Kolej Universiti Islam Melaka dan mengambil jurusan Tourism dan Pelancongan. Dan beliau dicalonkan sebagai calon Parlimen Belia Pulau Pinang. Dan antara sedikit backgroundnya, beliau merupakan bermula dalam kegiatan belia sebagai Presiden Persatuan Belia Generasi Interaksi. Yes. Dan selepas itu mula bergiat aktif dalam politik apabila menyertai NGO sebagai Timbalan Presiden Persatuan Muka Buku Pulau Pinang, Persatuan Facebook Pulau Pinang. Persatuan Facebook, media sosial. Media sosial. Okey, dan masih lagi berusia 23 tahun, masih single. Belum berkahwin. Belum berkahwin. Okey, lepas ni boleh hantar borang katanya. Okey, tapi kita tahu tentang ramai yang mungkin tidak mengetahui tentang apa yang dikatakan sebagai Parlimen Belia. Selalu kita dengar Parlimen yang biasa-biasa je kan. Dan baru tadi kita bincang-bincang, rupanya Parlimen Belia ni pernah dibuat percubaan lebih kurang 2 tahun lepas. Jadi mungkin Yusof boleh ceritakan lebih lanjut sedikit tentang kewujudan Parlimen Belia ni. Okey, terima kasih My Suara FM yang menyebut saya. Kali ni masuk kali kedua. Minggu ni ada sesi Tikam Mungkuang. Okey, dan untuk pendengar-pendengar di luar sana untuk nanti lebih lanjut tentang Parlimen Belia. Dan Parlimen Belia ni kalau kita tengok di Malaysia ni adalah bukan satu platform baru untuk belia berkecimpung dalam organisasi ataupun lebih serius lah untuk memberi pandangan ataupun idea untuk dibawa ke peringkat atasan. Kalau kita tengok di negara-negara maju pun dah memang ada Parlimen Belia. Dan di Malaysia untuk tahun ini yang real punya Parlimen Belia akan dibuat. Dan ia akan berlangsung pada 22 hingga 31 hari bulan. Dan sekarang ni 8 hari bulan sampai 21 hari bulan. 22 hingga 31 adalah hari Oktober adalah hari mengundi. Hari mengundi. Dan sekarang 8 sampai 21 Oktober adalah hari berkempen. Hari berkempen. Untuk semua sekali di seluruh Malaysia. Jadi bagaimana agaknya belia-belia ini dipilih untuk dicalonkan sebagai calon parlimen? Okey, untuk calon parlimen dia punya syarat tak adalah seketat mana pun. Dia sama juga macam pilihan raya betul. Kita kena ada seorang pencadang, kena ada seorang 5 orang penyokong untuk melayakkan kita untuk bertanding dalam Parlimen Belia ni. So bagi saya sendiri, saya daripada persatuan telah mencadangkan untuk masuk tanding dalam Parlimen Belia ni. Okey. Dan kita tahu dah tentunya sebagai seorang yang bergiat aktif dalam bidang politik, kita tahu ramai remaja kita yang kurang berminat dalam bidang politik. Dan kita melihat ada juga remaja-remaja contohnya seperti Yusof sendiri yang sangat aktif dalam politik, walaupun tidak secara politik yang besar, tapi pastinya kehadiran Yusof sebagai calon Parlimen Belia ini untuk memberikan satu mandat ataupun pandangan baru terhadap belia-belia di Malaysia kan. Okey, kalau kita tengoklah contoh di negeri Melaka sini, saya ambil Ketua Menteri sekarang, Datuk Idris Harun. Asalnya mula daripada kepimpinan belia sendiri, yang mana kepimimpinannya ditunjukkan dalam persatuan belia. So daripada situ telah secara automatiknya dilatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. So mana kata kalau di peringkat belia, kita tengok di akar umbi di kawasan setempat, kadang-kadang belia-belia ni ada idea untuk dicurahkan, tapi tak ada tempat kat mana dia orang nak curahkan benda tu. Idea, so mulalah tulis dalam Facebook. Itulah satu idea yang bagus bagi saya sendiri. Wujudkan Parlimen Belia, lantik wakil-wakil daripada belia ni untuk jadi ahli Parlimen Belia. So mana kata belia-belia di setempat ni daripada akar umbi tak perlu naik sampai ke ahli parlimen yang betul untuk dengar apa yang diorang nak
buat. So mana kata di sini kadang-kadang kita sini pun tahu average umur tu kadang-kadang agak salah satu faktor lah cadangan orang muda ni tak diterima pakai. So daripada ada slogan yang kata dari belia kepada belia. Pada OBKJ sendiri pun banyak kali sebut daripada belia kepada belia. Inilah platform yang betul-betul platform untuk belia. Segala jenis idea, sejenis pendapat ataupun apalah yang diorang nak, tak perlu lagi pakai medium yang salah. So Parlimen Belia ni adalah salah satu platform yang betul untuk menyuarakan pendapat belia-belia. Mungkin ini dapat mengurangkan daripada remaja kita menjadi keyboard warrior. Keyboard warrior. Okey, banyak lagi kita nak tanya kepada Yusof. Kita berehat sebentar. Bila bercakap tentang soal idea dan tentunya akan timbulnya manifesto. Apa manifesto Yusof? Sebentar nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Merealisasikan program belia kepada belia. Dan sebagai seorang yang dicalonkan untuk berada di peringkat yang teratas, nak berada di dalam parlimen, dah tentu Yusof telah bersedia dengan agenda-agenda ataupun manifesto. Agaknya dalam manifesto Yusof ni, apa yang terdapat terkandung dalam manifesto tersebut? Okey, saya mau manifesto pentas negara mikrofon belia. Mana kata dekat sini suara belia tu diangkat ataupun kita salah satu pembuat dasar. Mungkin sebelum ni pun YBKJ selaku Menteri Belia dan Sukan telah mencadangkan pekerjaan supaya 30% daripada pembuat dasar adalah daripada golongan belia. Itu mana kata belia ni daripada peringkat umur 15 sampai 40 tahun. Mana kata satu jarak umur yang ramai untuk rakyat Malaysia. So saya mau manifesto pentas negara mikrofon belia, banyak idea yang saya ingin bawa bukan daripada saya sendiri. Saya akan bawa daripada suara kaum umbi untuk disampaikan kepada pihak atasan. Apakah agaknya antara yang cuba disuarakan oleh belia-belia yang terutamanya belia di Pulau Pinang sendirilah? Okey, untuk di belia Pulau Pinang kita lebih inginkan perpaduan antar kaum. Selain daripada faktor ekonomi, bangunan ekonomi belia sendiri, berkata yang entrepreneur, memang banyak betul kerajaan telah membantu golongan belia, tapi program pemekasaan, program pembangunan ekonomi belia itu sendiri yang harus dipertingkatkan. Bagi saya, ini pendapat saya sendirilah. Dan sebenarnya macam DM sendiri melihat banyak bila kita bercakap tentang usahawan ataupun belia-belia usahawan yang mula nak melibatkan diri dalam untuk memperkasakan ekonomi katanya. Dan mereka ni selalu meminta bantuan daripada mereka-mereka yang berada di atas, antara anggota-anggota atau NGO ataupun agensi-agensi yang terlibat atau terbabit. Tapi mereka seolah-olah macam memandang enteng kepada belia ni. Perkara pertama yang mereka lihat pada belia ni, siapa anda, apa yang anda ada, harta apa yang anda ada sebelum anda memulakan sesuatu pekerjaan. Malah sedangkan belia-belia ni memerlukan satu bimbingan yang dia macam satu proses program protege dan mentor. Tetapi tak tahulah sama ada agensi kita ni kekurangan anggota kerja untuk membuat demikian ataupun tidak. Okay, itu satu part lain. Tapi kalau kita melihat kepada seperti yang Yusof katakan tadi, pemerkasaan ekonomi, kita melihat kepada graduan Malaysia ketika ini yang berhadapan dengan masalah gaji awal. Kita cakap pasal graduan gaji 2,500 ni. Rasa Yusof sendiri sebagai lepas ni akan bergelar graduan kan. Jadi adakah Yusof merasakan gaji 2,500 tu mencukupi untuk ekonomi sekarang ni, ataupun mungkin ada perkara lain yang perlu dipandang timbal baliknya dengan gaji sebegitu? Okey, macam tadi saya sambung balik yang tadi tu. Saya sendiri salah seorang yang entrepreneur. Saya ada syarikat saya sendiri. Free enterprise untuk tuan DM lah sendiri. Dan macam tadi saya dengan DM cakap pasal agensi-agensi. Saya nak tengok dulu apa yang belia ni boleh buat, apa yang ni. Bagi saya sendiri sebagai seorang entrepreneur, kita melihat kalau kita pergi untuk memohon bantuan, mana kata kita dah pergi masuk ke medan perang lah, senang kata, untuk beli lebih agresif. Kita dah bersedia untuk membuat. Tak apa kalau contohlah, kalau untuk bagi loan mungkin marah, tekun, dia simply bagi loan. Untuk yang lebih besar mungkin kita boleh minta business plan
untuk graduan tu belia-belia. Ajar dia orang macam mana nak buat business plan, macam mana nak atur perniagaan tu. Itu yang diperlukan oleh para belia. Bukan hanya bagi duit, okey, buat sendiri. Tak boleh. Itu guiding pun perlu. Agensi harus turun ke padang. Saya tak berapa nampak sangat lah. Sorry, maaf lah saya kata bagi pihak kerajaan. Agensi-agensi yang terlibat dalam peminjaman untuk perniagaan, saya tak nampak lagi. Bukan tak nampak, mungkin ada, tapi hanya sedikit sahaja yang turun ke padang memantau golongan-golongan belia ini untuk membuat perniagaan mereka sendiri. So jangan salahkan belia kalau mereka tak dapat menjalankan perniagaan dengan cara yang baik. Kerana apa? Kita macam ni lah, hanya suap nasi ke mulut terus. Tak ada bagi mancing dulu ke ambil ikan dulu kan. So kita kena ajar para belia ni macam mana cara untuk pengurusan efisien untuk perniagaan dia itu. Ya betul. Kalau kita lihat sendiri, kebanyakan mereka yalah, kita bagi duit, uruskan sendiri macam mana gaya dia. Dan kita lihat belia kita bukannya malas. Belia kita ada inisiatif untuk membuat perkara-perkara itu, tetapi mereka sebenarnya perlukan bimbingan seperti yang diperkatakan tadi lah. Okey, nak mulakan perniagaan, saya tak pernah berniaga. Macam mana nak mulakan? Apa yang saya perlu buat? Perlu daftar apa? Perlu buat apa? Daripada mula sehingga akhir. Tapi mungkin yalah, agensi mungkin tidak mempunyai kesabaran yang tinggi sebegitu untuk duduk sebelah membimbing satu persatu. Tapi saya kira mungkin selepas ini pihak agensi perlu berbuat demikian, kerana ini yang diperlukan oleh mereka ni. Mungkin mereka merasakan kau ni tak boleh berdikari sendiri ke? Bukan tak boleh berdikari, tetapi bila terlalu banyak sangat kekangan-kekangan hasil daripada untuk mengisi borang pun sudah menjadi satu kekangan, apatah lagi untuk bergerak dengan lebih efisien lagi ke masa hadapan. Okey, bercakap tentang bajet 2015 yang akan diumumkan pada hari ini. Agaknya sebagai seorang belia, mewakili belia seluruh Malaysia. Okey, walaupun tercalon di Pulau Pinang, tetapi dah tentunya suara belia-belia daripada setiap negeri ini boleh digunakan, kerana Pulau Pinang dan Kuala Lumpur dia punya taraf ekonomi lebih kurang sama. Dan mungkin di negeri-negeri lain, contoh macam di Kedah atau di Perlis, mungkin taraf ekonomi dia tidak setinggi macam di Pulau Pinang. Tetapi masing-masing mempunyai satu agenda yang mengatakan bahawa adakah bajet 2015 ini adil untuk semua orang, ataupun ada yang cakap tak payahlah dengar bajet 2015, kita takkan dapat apa-apa pun daripada situ, ataupun apa perkara yang perlu ditumpukan untuk belia dalam bajet 2015. Okey, macam tadilah, kalau kita lihat macam dia cakap tadi, belia kita ni bukannya malas. Kalau kita buka Facebook tu berlambak-lambak, banyak sekali. Ada je bisnes ada macam je bisnes. Kadang-kadang income follow dia my pun IG, follow my IG. Betul, sampai 10k. Saya ada kawan yang sampai 10k dia punya income. Dia buat bisnes di online. So macam tadilah, kita balik kepada taraf ekonomi di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur mungkin lebih kurang sama. Kalau ikutkan 2,500 memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Tapi apa yang perlu buat, jangan kita hanya tak cukup tapi kita tidur kat rumah. Kena berusaha lah. Usaha lagi lah. Usaha lagi. Kerja 10 kerja dalam satu hari. Buat kerja dengan efisien. Buat kerja dengan efisien, ya. Okey, untuk bajet, harapan untuk bajet. Si mana yang tadi pun dalam pagi tadi pun ada berita cakap banyak agensi-agensi belia ni memohon agar dikaji semula pemberian bajet untuk golongan belia. Memang saya rasa itu wajar. Kadang-kadang bukan kita nak kata sifat kronism, untuk kadang-kadang satu persatuan tu dia mampu membuat lebih daripada ni tapi kekurangan dana ataupun bajet daripada kerajaan. So kan sekarang ni YB Carry lebih menyeluruh, pergi ke kawasan-kawasan ataupun pergi ke persatuan-persatuan untuk lihat, untuk selami apa yang diorang nak kat situ. So makna kata dekat sini bajet sebenarnya bukan perkara yang mudah lah untuk sebagai Perdana Menteri untuk buat, untuk melaksanakan bajet yang untuk 2015 ni bukannya mudah, bukannya sehari dua. So dah kerajaan mungkin dah mengkaji apa yang patut diberikan, apa yang tak patut diberikan. Mungkin rakyat agak terasa sikit lah sebab tahun depan April akan adakan GST dan baru-baru ni kes minyak naik. So kata dekat sini gaji birokrasi
banyak minyak naik, barang naik tapi gaji tak naik-naik. Tapi mungkin lah bagi pendapat saya sendiri, kerajaan boleh mengawal sebenarnya harga barangan dengan ketatkan harga kawalan, nanti agensi-agensi yang memantau harga. Sebenarnya minyak kalau 1 liter naik 20 sen lah. Kadang-kadang harga nasi lemak pun RM2 naik 20 sen juga. Costing pun tak sampai 20 sen. Itu salah satu faktor lah yang menyebabkan rakyat buat kerja tu menaikkan harga tapi disalahkan kepada kerajaan. Ya, sebenarnya orang tak marah kalau minyak naik, barang tak naik. Yang orang marah, minyak naik, barang lain akan naik juga. Betul. Dan kalau nak dikatakan dari segi pemantauan oleh agensi, kita melihat sebenarnya agensi hanya melihat kepada supermarket ataupun mega mall yang besar-besar. Tetapi kalau kedai runcit di kawasan perumahan, saya kira tak ramai pun agensi ataupun mungkin tak ada langsung. Betul. Kawasan runcit rumah DM sendiri lah, tak payah pergi jauh. Dekat situ sendiri pun tak pernah ada orang memantau walaupun harga dia naik 20 sen. Yang kadang-kadang itu 1 liter nak dibandingkan dengan 20 sen naik harga tepung, naik harga gula, macam tak logik. Tapi mereka letakkan atas nama 20 sen tu. Betul. Kan? Dan kalau dalam bajet 2015 ni, mungkin ramai di antara belia-belia yang baru-baru ni DM baca di dalam surat khabar pun mereka mengharapkan sesuatu yang berlaku dalam anjakan pendidikan. Yang mereka menumpukan kalau boleh dalam pendidikan ada bajet untuk pendidikan. Jadi kalau macam Yusof ni, adakah Yusof melihat benda ni semata-mata kepada pendidikan? Apa yang mereka harapkan sebenarnya? Adakah pendidikan percuma atau apa? Okey, mari kita lihatlah yang sedang dibar-barkan di media sosial lah. Terutamanya golongan belia ni sangat sinonim lah dengan media sosial. Apa yang kita lihat untuk pendidikan, saya ada pernah dengar keluhan hati daripada belia, daripada akar umbi yang datang kepada kami, cakap kadang-kadang kos yang diorang ambil tu tak mendapat tajaan. Contohnya doktor, dia cakap apa, doktor dah terlampau ramai, so kami tak boleh bagi tajaan. Cakap mana fair macam ni kan. So sebenarnya dah ada bantuan-bantuan, tapi kepada belia lah, pergi mencari, jangan hanya tunggu saja untuk bantuan tu datang sendiri. Pergi mencari. Ada agensi-agensi contohnya MARA yang beri tajaan, Yayasan Bukhari sendiri ada beri tajaan kepada pendidikan. Dan untuk pendidikan percuma seperti dilakukan oleh sesetengah pihak, bagi saya itulah salah satu statement atau salah satu kenyataan yang bagi saya yang tak masuk akal lah. Memang tak efektif langsung untuk, sebab saya sendiri adalah seorang student. So mana kata kalau contohlah pendidikan percuma saya bagi untuk belia-belia ni sendiri, untuk melihat, buka minda. Kalau kita diberikan pendidikan percuma, kita tak ada effort untuk belajar bersungguh-sungguh. Sedangkan belajar berbayar pun malas. Betul. Nak bagi pula pendidikan percuma lagi lah malas. Mungkin lepas ni kerajaan boleh mempertimbangkan lagi. Dan mungkin daripada bajet diberikan untuk infrastruktur. Infrastruktur untuk pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa di Malaysia, mungkin menambahbaikkan perpustakaan, mungkin ada pembangunan-bangunan universiti, supportkan. Dan mungkin juga kerajaan boleh melihat kepada kolej universiti ataupun kolej-kolej swasta untuk menaik tarafkan tempat belajar mereka lah. Jadi kalau kita tengok kadang-kadang kolej swasta lagi hebat daripada kolej daripada universiti-universiti tempatan. Kan mereka kalau kita tengok kolej tu sendiri pun yuran mahal ni. Kan berbanding dengan universiti tempatan. Okey, banyak lagi soalan kita nak tanya kepada Yusof. Kita lihat dulu dan teruskan bersama dengan kami. Sekiranya anda ada soalan kepada Yusof Ghani, boleh hantarkan soalan anda di fanpage My Suara FM. 3 minit pagi dan kita masih lagi bersama dengan Yusof Ghani, calon Parlimen Belia Pulau Pinang. Okey, kalau kita melihat kepada, kita bercakap tentang soal pendidikan juga, rasanya lebih sesuai kita bercakap tentang soal tu, sebab Yusof juga merupakan seorang pelajar yang sekarang ini belajar untuk menjadi ahli parlimen. Dan ini adalah tahun pertama Parlimen Belia bakal direalisasikan dengan orang kata apa, kempen daripada belia kepada belia, kempen dan juga pengundian. Dan sekarang ini dalam tempoh berkempen, nanti dalam tempoh pengundian, diharapkan semua orang dapat membuat pilihan yang terbaik. Okey, bila kita bercakap sedikit tentang soal pendidikan,
yang berhadapan dengan masalah pendidikan ini adalah pelajar-pelajar yang terpaksa melihat kepada perubahan sistem pendidikan. Dan kita tengok juga perkara yang paling mudah kita tengoklah baru-baru ini apabila dikatakan UPSR berhadapan dengan soalan bocor, di mana pelajar-pelajar ini merasakan kita kalau zaman kita kanak-kanak, apa-apa jadi masa kita kanak-kanak, kita mudah ingat sampai kita dewasa. Terutamanya bagi mereka, bila dalam peringkat UPSR pun mereka telah diletakkan dengan satu depression yang sangat tinggi, di mana kena buat ulang soalan, kena buat jawab sebenarnya macam repeat paper kan. Dan mereka merasakan ini adalah satu benda yang perlu diberi perhatian. Seperti mana yang Yusof katakan tadi, perasaan depression ini akan menyebabkan pertentangan mereka terhadap dasar kerajaan. Betul. Dan mungkin Yusof boleh jelaskan lebih lagi. Okey, kalau macam kita tengoklah soalan-soalan yang soalan bocor untuk baru-baru UPSR baru-baru ni, dan betul lah dia kata tadi peringkat umur yang 12 tahun, orang kata yang mudah dilentur lagi. Mana kata segala macam input yang datang dia akan sedut. Tanpa buang. Dia sedut dia habis kan. Dia sebut sedut keluar. Dia akan sedut. So mana kata kat sini dia akan bagi satu strong memorizing untuk peringkat umur macam ni. So mana katalah seperti yang cakap tadi, kalau lah contoh, saya bagi contoh lah kat sini, seorang pelajar UPSR itu dia mempunyai satu motivation. Pada awal dia prepare dah tahun sampai waktu UPSR dia struggle untuk studies dia, dan sampai waktu UPSR dia buat dan kena ulang. Kita tak nafikan kalau kita sendiri di peringkat dewasa sendiri pun ada satu perasaan tekanan, rasa satu beban, kata alamak nak kena buat balik ke ni. So mana kata apa yang dia struggle tu dia rasa macam sia-sia. So mana kata kali kedua dia buat tiba-tiba fail ataupun kurang memuaskan daripada dia boleh target A, B dan dia tu dapat C, D. So apa yang jadi kat sini tak boleh jalan. Dia seorang dia tak akan boleh ada repeat paper yang kali kedua. So dia akan berdendam dengan apa yang telah terjadi kepada dia. Sebenarnya ini bukan salah budak-budak UPSR ni. Ini salah yang buat benda tu jadi bocor. Tak ada rasa maruah lah. Bagi saya ni tak ada maruah nak bocorkan. Buat apa kan? Dan bila dia kata rasa tekanan untuk diri dia, dia akan untuk masa dewasa dia nanti, dia akan beri tekanan balik kepada kerajaan. Jangan kata benda ni tak akan terjadi. Kerana apa yang terjadi pada umur dia 12 tahun, dia akan buat balik pada apa yang kerajaan buat kat dia. Mana kata kat sini sistem pendidikan di Malaysia lah yang menggagalkan dia disebabkan soalan bocor. Inilah satu kena fikirlah. Kementerian kena fikir, institusi yang pihak yang terbabit kena fikir apa efek yang akan terjadi kepada negara disebabkan benda-benda yang tak sepatutnya terjadi di sini. Itu menjadi satu ancaman kepada negara. Sebab dia merasakan daripada kita buat repeat paper, okay, walaupun benda ni dah lepas, dah berlaku, tapi kalau fikirkan balik, bila daripada mereka membuat receipt paper, lebih baik untuk pelajar-pelajar ini yang nak masuk ke sekolah-sekolah yang terhebat, sekolah-sekolah yang bagus ni, atas dasar KPI ibu bapa ni, mungkin mereka diberikan ujian sekali lagi oleh pihak sekolah tersebut, pihak terbabit sendiri, untuk mengetahui sama ada mereka ni benar-benar cemerlang dalam UPSR atau tidak. Sebab kalau kita lihat dari segi selepas kita masuk sekolah, lepas kita peperiksaan, keputusan akan keluar dalam masa sebulan. Dalam masa sebulan tu, ilmu daripada hasil peperiksaan ataupun ilmu setahun tu masih ada lagi tersimpan dalam otak. Kan? Jadi bila nak masuk ke sekolah-sekolah yang bagus ni, bila mereka dipanggil interview, diberikan satu lagi ujian, pada ketika tu mereka masih lagi dalam proses persediaan. Dia masih lagi tak adalah, orang kata lepas 2-3 bulan masing-masing dah hilang semua ilmu matematik, ilmu bahasa Inggeris kan. Dan daripada situ pun kita boleh tahu, oh, ini kalau dia gagal dalam peperiksaan ni, masa dulu you lulus, maknanya you dapat seorang bocor. Itu je. Betul. Kita fikir macam tu je lah kan, benda yang paling simple. Dan sebenarnya kalau pendapat Yusof sendiri lah, kalau kita melihat dari segi perkara-perkara ini akan menyebabkan mereka menjadi penentang kepada kerajaan. Kita melihat mungkin bukan penentang sepenuhnya, tetapi mereka adalah mereka adalah suara-suara yang merasakan
kenapa sistem itu membuatkan aku menjadi sebegini. Dan ini menyebabkan mereka juga merasakan komitmen untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab, untuk mendapatkan kos hidup yang lebih baik, untuk menjadi orang manusia yang lebih baik. Ini juga menjurus kepada masalah gangsterism tanpa kita sedar. Okey. Itulah daripada yang Adakah gangsterism di Pulau Pinang sehebat gangsterism di Kuala Lumpur sendiri ataupun di kawasan luar bandar? Mungkin gangsterism di KL ditunjukkan. Mungkin media main peranan gangsterism. Sebenarnya bagi saya semua tempat tu ada cara dia. Lain Padang, lain Belalang macam cakap. Lain Belalang. Kalau kat mungkin gangster kat Pulau Pinang pakai light stick ke. Mungkin macam tu lah. Kan. Then jerumus ni dia banyak faktor masalah sosial yang berlaku pada golongan belia. Dan kami macam saya sendiri di peringkat belia dan ada NGO, kita orang pergi selama, kita kawan semua orang. Tak semestinya kalau kita seorang yang NGO, kita ada jawatan dalam persatuan belia, kita nak fikirkan yang belia-belia ni, kita kawan. So mana kata, saya ingat dia pesan arwah yang saya cakap, nak jadi orang yang terbaik, kawan dengan semua orang. Tak semestinya orang yang di atas itu akan angkat kita terus ke atas. Dan kemungkinan orang yang di bawah ni akan tolak kita naik ke atas. Mana kata kita kawan lah, kita kawan orang. Lumrahnya begitu. Memang macam tu. Mungkin begitu. kita tak dapat belajar daripada certain mungkin orang akademik. Mungkin kita tak dapat belajar macam mana orang yang ada masalah sosial. Maknanya bukan kita kata kena ikut orang yang ada masalah sosial, kita bawa dia ke jalan yang lebih baik. Tu mana kata kat sini banyaklah yang kita bincang, kita sembang dengan dia, minum teh, tarik sama-sama, bincang. Kadang-kadang dia orang ni tak ada tempat. Kat mana kita nak luahkan? Apa sebab? Kadang faktor family salah satu, faktor pendidikan pun menjadi salah satu faktor untuk mereka. Contohlah saya bagi untuk daripada SPM ke IPT ataupun kalau dia tak dapat IPT, dia mungkin ada gap lah untuk dapat kerja. Mulalah dia buat benda-benda yang mula pergilah naik motor jalan, tak ada kerja apa. Mula tu bila dah habis minyak motor, takkan muat nak bagi selalu. Dia betul. Nak minta RM5 kopak kira hari-hari minta RM5 kopak. Betul. Mulalah pergi jalan-jalan, tengok besi ada kat tepi jalan. Ini perkara realiti yang saya sendiri hadapi bersama belia-belia di Pulau Pinang. Mulalah bawa motor. Kalau kira belia ni kita sendiri tahulah dia jadi kelawar. Malam saja keluar, siang tidur. So mana kata kat sini mulalah keluar malam kita sini maklum. Setengah-setengah tempat memang tak ada orang. Mulalah nak cari besi, nak jual ni, nak isi minyak motor, nak berjalan dengan kawan-kawan, nak minum lagi. Kadang kalau kawan-kawan ajak tak minum, kita kata tak nak kawan dengan dia. Itu memang lumrah belia. Sampai bila nak suruh belanja kawan-kawan je belanja. Betul. Jenuh macam tu macam kita cakap. So mana kata kat sini starting dia daripada situ. Mulalah ambil besi longkang. Kita tengok berapa orang jatuh dalam longkang sebab tak ada besi, mula pergi jual. Bila dah habis besi tu semua, orang dah habis kena curi, dia cek benda lain pula. Mula dia buat apa, rasa ugut, ragut, semua tu. Inilah masalah sosial daripada berlaku. Mana kata kalau kita balik ke sistem pendidikan tadi, kalau tahap pendidikan di Malaysia ni excellent, dapat memantau. Mungkin kadang-kadang saya dapat lihat lah kanak-kanak ataupun golongan belia ni, dia bagi saya dia terbagi pada dua. Satu yang lebih more kepada akademik, dan satu lagi lebih kepada apa ni apa? Kemahiran. Kadang-kadang di sekolah sendiri pun cikgu pun sendiri dah boleh nampak mana murid ni yang lebih berkemahiran, mana murid yang lebih kepada akademik. Macam saya sendiri di sekolah sekolah SPK Dato' An Batuas. Memang cikgu tu dah ada kaunselor yang akan guidekan. Mungkinlah bagi saya sendiri, antara belia itu sendiri tak nak pergi cari, ataupun kaunselor tu tak cari dia orang. Itu salah satu. Kalau tak cari ni, mungkin kaunselor ni lebih faham lah macam mana cara pendekatan pada pelajar-pelajar supaya mendorong mereka ke mana arah
untuk yang diceburi? Tak ada, sebab zaman sekolah dulu kalau kita cakap kita pergi jumpa kaunselor, orang kata kau ada masalah jiwa. Betul, betul. Jadi orang tak berani pergi jumpa kaunselor. Ada masalah jiwa, fail exam, semua pergi jumpa kaunselor. Tu masalah keluarga tu, tu masalah jiwa tu, masalah boyfriend tu. Itu aja. Tetapi sedangkan kaunselor itu lebih luas dia punya skop atau bidang ni kan. Dan DM juga ada terbaca dalam satu artikel tentang seseorang yang bernama Benz. Kalau tak salah tadi DM baca dalam artikel Sinar yang mengatakan bahawa sekeliling suka mendengar daripada orang-orang yang berilmu berbanding mendengar daripada orang yang tidak ada ilmu, yang tak belajar sekolah tinggi, yang tak belajar, yang tak masuk universiti. Tetapi mereka ni juga ada pandangan-pandangan mereka terhadap apa yang berlaku di hadapan. Sebab selalunya kita bertindak, kebanyakan orang yang menjadi wakil rakyat, fokus mereka nak bantu orang susah. Betul. Sebab kita berada di tempat yang susah, kita nak bantu orang yang senasib dengan kita untuk menjadi lebih berjaya. Dan senasib dengan kita ni kadang-kadang bukan semua orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Malah mereka ni jenis yang tak sekolah tinggi, tak sampai darjah 6 pun. Dan satu benda yang menarik yang diperkatakan di dalam artikel tersebut ialah kadang-kadang golongan yang tidak bijak pandai ni, mereka lebih bijak menilai tentang apa yang bakal berlaku tentang masa depan berbanding daripada orang yang belajar buku setebal-tebal tingginya tu kan. Cuma adakah golongan-golongan yang tidak mempunyai pendidikan ni harus dibiarkan begitu saja, yang which is sepatutnya kita tak boleh nak biarkan mereka, kerana mereka ni tetap belia kita, yang mereka juga mengharapkan masa depan yang terbaik. Betul kan? Okey, mungkin satu perkongsian lah yang saya dengar daripada kawan-kawan jugalah. Daripada dia cakap kat situ dia punya student C lebih kaya daripada student A. Ini ada satu reality. Ataupun student C, student A bekerja untuk student C. Kadang-kadang itulah saya cakap tadi, golongan terbagi kepada dua, akademik dan kemahiran. Kita sendiri lah maklum, kalau kemahiran ni tentunya dia ada satu kemahiran. Contoh kita ambil contoh basic lah. Kalau di Malaysia drama pun samalah. Buat bengkel lah kata. Dia ada kemahiran repair motor semua. Dia dah berjaya dan dia akan hire yang student A ni tadi untuk kerja dengan dia. Kadang kita pun sendiri tahu dalam Nabi Muhammad SAW pun dah cakap 9/10 rezeki di dunia ni datang daripada perniagaan. So mana kata apa yang kerajaan boleh bantu sekarang ni lah untuk golongan belia yang macam ni adalah bagi support untuk dia orang. Rasanya dia orang kemahiran dah ada, mungkin modal pun daripada awal-awal. Kemudian saya cukup salute lah, saya cakap kepada golongan macam ni, pandai cari duit. Itu memang itu je. Itu memang saya respect lah. Tak kira lah cara macam mana. Pandai cari cara duit. Halal lah maksudnya. Cara halal. Pandai cari duit, rajin. Itulah. Diorang mungkin modal pun tak ada masalah, kemahiran pun ada. Apa yang kerajaan patut buat untuk membantu golongan-golongan yang mungkin kurang tahap pendidikannya ini, dengan memberi bantuan dari segi konsult. Konsult dia orang macam mana nak manage. Ini yang berlaku apabila saya cakap tadi, C students akan ambil A student ni kerja. Macam tu lah. Okay, kau manage aku punya account. Aku tak pandai account, aku tak belajar tinggi. So A student ni belajar kerja untuk aku, untuk buat account untuk company. Itu kerajaan kenalah ambil main peranan, turun lagi ke bawah untuk ni. Kadang-kadang kita untuk di golongan apa, saya lebih kepada akar umbi lah dalam cerita. Kadang mendengar keluhan resah hati pada golongan belia ni. Dia cakap apa? Diorang boleh lah buat, diorang dah kaya, kami ni yang susah, kami ni yang patut dibantu. Tu kadang saya cakap juga, kalau bantu pun pergilah pandai cari sama kan. Dan tak naklah kerajaan bagi semua. Kadang-kadang kita dah pergi, kadang tak dapat. Itu kerajaan kena timbal balik lah. Macam mana agensi-agensi ni bukan prosedur-prosedur dia, mungkin pergi prosedur kadang hantar borang sampai 30 page. Dapat belum tentu. Itu kena nilai balik lah, kena kaji semula. Ya, yang penting sekarang ni betul, kalau pada DM sendiri kita kurang consultancy untuk mereka ni yang tidak berilmu, untuk sama-sama memberi ilmu dan jalan seiring. Itu yang penting sekarang ni. Dan juga jangan dipandang orang yang bergelumang dengan minyak tu tak bijak. Mereka ni bijak dalam soal kemahiran. Mungkin benda-benda lain mereka kurang, tapi tak dinafikan
golongan C tadi lebih kaya daripada golongan betul. A ya. Okey, itulah dia perbincangan kita bersama dengan Yusof Ghani, dan rasanya banyak lagi kalau nak cakap tentang soal belia ni memang kita tak akan habis 1 jam. Satu hari pun belum tentu habis. Banyak lagi yang kita nak perbincangkan. Tapi insyaAllah mungkin ada masa lagi kita boleh duduk berbincang. Dan Yusof Ghani pernah terlibat dalam aktiviti kita dalam segmen Tika Mengkuang sebelum ini, dan pernah berbincang tentang soal pendidikan di kalangan pelajar-pelajar IPTA dan mahasiswa. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Yusof Ghani yang telah sudi datang kat sini daripada Melaka ni. Lepas ni nak balik Melaka balik ya? Balik Melaka dan balik Pening terus. Balik Melaka balik Pening. Sebab dalam tempoh berkempen. Okey, kalau nak tengok mungkin ada Facebook Yusof yang boleh dikongsikan bersama dengan Boleh. kawan-kawan. Ada. Okey, untuk yang golongan-golongan belia di luar sana, janganlah segan-segan, janganlah malas-malas, lawatilah untuk Parlimen Belia, www.parlimenbelia.gov.my. Dan untuk jangan lupalah undi PP020 PP020 Yusof Ghani. Yusof Ghani. Dan Facebook saya Yusof Ghani. Akaun kalau masuk dulu akaun Twitter, blog dan juga Instagram. Ufni Tok Janggut, UFNIE Tok Janggut. Dan Ufni Tok Janggut. Ufni Tok Janggut. Dan kalau bolehlah tengok dalam Facebook, type Yusof Ghani dah keluar, dan bolehlah type Satuan Buku Buku Pulau Pinang, Satuan Belia Generasi Interaksi, dan bolehlah kita boleh bersembang lah dalam tu. Boleh bersembang dalam tu. Kalau tu. nak jadi keyboard warrior pun boleh jadi dekat dalam tu. Tapi kalau boleh anda juga menjadi pengundi. Jadi pengundi itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan sama-sama kita naikkan martabat belia di Malaysia ni. Dan jangan lupa kalau siapa yang ada hashtagkan calon Penang. Calon Penang. Calon Penang. Tu Hashtag calon Penang untuk tengok semua kita punya calon-calon. Calon Pasemor. Nasi kandar. Nasi kandar ni. Nasi kandar boleh tutup. Okey, terima kasih kepada Yusof Ghani. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, terima kasih kepada DM pun dah lama juga tak pergi Penang. Sekali tu pergi Penang, sakit perut makan nasi ni. Perut tak biasa kan. Okey, dan kita harapkan moto ataupun apa yang ingin disampaikan pentas negara mikrofon belia ini akan menjadi satu manifesto yang terbaik untuk belia Pulau Pinang khususnya, tapi secara amnya untuk seluruh belia di seluruh Malaysia. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, teruskan bersama dengan My Suara FM. DM akan menemani anda sehingga